أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Sihat, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah Taala himpunkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala di surau yang serba indah, di laman PKNS, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah, kita dapat di kalangan para petugas ataupun staf PKNS. Jadi kita antara mereka yang Allah Ta'ala pilih untuk berada dalam majlis ataupun kuliah duha pada pagi ini, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya diberikan amanah untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk satu topik, satu tajuk yang mungkin kita dah biasa dengar, ataupun kita biasa ikut juga kuliah-kuliah sebelum ini mungkin, iaitu topik apa tuan-tuan? Kita punya program ataupun topik kita adalah slot yang diberikan kepada saya adalah motivasi umrah dan haji. Ini okey. Boleh dengar suara saya insya-Allah? Okey. Tapi saya akan lebih khususkan, sebab kalau cerita tentang motivasi umrah haji, dia lebih, itu adalah topik yang agak besar kan. Dan saya akan lebih fokus dan kecilkan kepada program yang biasa kami jalankan, program yang biasa kami jalankan di seluruh Malaysia, iaitu program SMB. SMB ni apa? Solusi menuju Baitullah. Apabila kita bercakap tentang solusi menuju Baitullah, dia bukan sekadar kita nak mengajak orang ataupun untuk memberikan motivasi berkaitan dengan ibadah haji, ibadah umrah, tetapi juga kita memberikan jalan, kita menunjukkan cara, kita menunjukkan kaedah. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian di hadapan saya, insya-Allah mereka yang berkeinginan, mereka yang ada kemahuan ataupun ada target untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah, insya-Allah kita boleh capai dalam tempoh yang mungkin lebih cepat daripada apa yang kita pernah fikir sebelum ini. Cuma beza dia adalah apakah tindakan yang kita lakukan ataupun bakal kita laksanakan selepas daripada ini. Saya diberi masa mungkin berapa lama tuan? 1 jam sampai pukul 9. Oh, setengah jam je. 9 suku. Okey. Baru mukadimah tu. Okey, jadi macam mana kaedah, cara yang untuk kita teruskan? Sebab kalau saya tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan di hadapan saya, berapa ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan
para warga PKNS yang terdiri daripada manajemen, saya ucapkan terima kasih atas undangan pada pihak manajemen dan juga sampai ke peringkat yang mungkin paling kecil mungkin. Di kalangan kita berapa ramai yang ada impian untuk, kalau kita cerita tentang haji, umrah ni, berapa ramai di kalangan kita yang ada impian kalau boleh ataupun ada impian untuk tunaikan haji ataupun umrah? Ada tak tuan-tuan dalam kalangan kita? Ada tak? Ada kan? Berapa ramai di kalangan kita juga, saya nak tanya soalan, yang ada impian kalau boleh, kalau ada peluang, kalau ada cara, kalau ada kaedah, dia nak pergi kalau boleh tiap-tiap tahun? Ada tak impian tu? Boleh tak angkat tangan sikit kalau ada lah? Oh, ada juga insya-Allah. Tapi bergantunglah pada cuti kita kan. Tapi kalau ada peluang kan. Dan yang paling best sekali tuan-tuan, kalau saya cerita tentang ibadat umrah ni, kalau boleh kita nak pergi percuma. Ada tak di kalangan kita kalau boleh dapat free ni lagi best ni? Ada tak impian macam tu? Yang mana tuan-tuan haji yang nak dah pencen ni kan, dapat pergi tiap-tiap tahun free pula tu kan. Macam mana cara kan? Jadi itu lagi best kan. Okey. Jadi apa yang saya nak sentuhkan dalam tempoh 45 minit ini, saya tak dapat gunakan apa yang ada. Mungkin saya nak tunjukkan, kalau ada video dan sebagainya, mungkin kita tak ada kekangan masa dan sebagainya. Tak apa, saya cakap je, saya cerita sikit. Okey. Sebelum kita nak pergi jauh, kita nak cerita tentang motivasi haji, motivasi umrah. Kenapa kita kena ada motivasi tuan-tuan? Dalam bekerja pun kita kena ada motivasi. Setuju tak? Setuju kan? Kita bekerja kalau tak ada motivasi kan, macam mana pula cerita kerja kita? Datang kerja lemah je kan. Tapi alhamdulillah pagi-pagi ni kita telah motivasikan dengan solat duha. Kita tahu tentang keberkatan dan juga kelebihan waktu duha ni. Dia bukan sekadar yang orang percaya, yang orang tahu solat duha ni adalah solat yang biasa kita dengar apa? Solat murah rezeki kan, ataupun solat untuk menarik rezeki kan. Tapi sebenarnya dia lebih besar daripada itu. Kalau dalam doa kita, doa duha yang diajar oleh ulama kita tuan-tuan, yang macam mana yang dibacakan tadi, kita baca tadi sama-sama, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka was sihhata sihhatuka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Maknanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Allah. Kita memberikan ataupun kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kalam dan doa-doa kita. Begitu juga kalau kita nak menjadi tetamu Allah, antara lafaz yang kita akan baca, yang tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin dah biasa dah, mungkin dah ramai dah pernah pergi haji, pergi umrah kan. Lafaz dia apa tuan-tuan? Lafaz talbiyah kan. Macam mana lafaz talbiyah dia? Boleh sama-sama kita baca sekali tak? Cuba kita baca sama-sama, kita tengok. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dia lafaz dia tuan-tuan. Kan, kita mengagung-agungkan Allah dan kita menyahut panggilan Allah. Bila mana Allah Ta'ala panggil kita? Bila masa Allah Ta'ala panggil kita tuan-tuan? Bila masa Allah Ta'ala panggil kita menjadi tetamu dia? Ada pernah kita bermimpi tak? Ataupun kita tersedar dalam lamunan kita, tiba-tiba kita berangan-angan kita dah berada di Mekah, di Madinah. Sebab kalau saya tanya tuan-tuan, kebanyakan daripada kita ataupun mereka yang pernah hadir dalam program-program kita, ceramah dan sebagainya, ada satu golongan ni, dia kata apa? Kita tanya dia, kenapa tak pergi haji lagi? Kenapa tak pergi umrah lagi? Dia kata belum sampai seru. Biasa dengar tak? Belum sampai
Seru tu tak sampai lagi. Padahal seruan Allah telah Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Tak kala Sayyidina ataupun Nabi Allah Ibrahim AS selesai membina Kaabah, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia, panggil manusia datang. Datang ke mana? Datang untuk bertawaf, untuk menunaikan haji. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 27. Apa kata Allah? وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Serulah manusia, kata Allah. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ. Seru manusia. Allah Ta'ala perintahkan untuk seru manusia untuk menunaikan haji. Dan apabila seruan itu sampai, maknanya kalau kita mendengar seruan itu, kalau kita sebagai umat Islam, umat Muhammad, kita dengar seruan itu, kita sahut seruan itu dengan talbiyah tadi itu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku menyahut seruanmu ya Allah. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Maka apa yang kita akan buat, tuan-tuan, tindakan selepas itu adalah dinyatakan dalam Quran. Allah Ta'ala kata apa? Ya'tuka rijalan. Pasti apabila kamu menyahut seruan Allah, ya'tuka rijalan ni apa? Akan ada di kalangan kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata apa? Yang akan datang menyahut seruan dia walaupun berjalan kaki. Nampak? Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan jalan kaki dulu? Sebab sampai tidak ada alasan untuk kita tidak menunaikan haji. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata, aku dah bagi kau kaki dah. Kaki pun ada, tuan-tuan. Sebab ramai di kalangan kita apabila kita tanya, tuan-tuan, kenapa tak pergi haji, kenapa tak pergi umrah, dia bagi macam-macam isu, macam-macam alasan. Tapi Allah Ta'ala jawab balik. Allah Ta'ala kata, walaupun kau kena jalan kaki, kau kena jalan sebab aku yang beri kau. Maknanya kaki kudrat tu Allah Ta'ala yang bagi. Wa ala kulli dhamirin. Allah Ta'ala sebut lagi, ada yang mengenderai unta yang kurus. Maknanya, tuan-tuan, apa? Kalau tak ada kenderaan, kaki tak mampu, kita kena cari kenderaan yang walaupun kadang-kadang kenderaan itu tak berapa nak, mungkin tak sehebat naik kapal terbang mungkin. Itu yang dia kata naik kenderaan yang unta. Naiklah. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maknanya apa? Pasti di kalangan kamu nanti apabila seruan itu sampai, mereka nak buat tindakan, mereka akan datang walaupun mereka berada di ceruk rantau pelusuk yang jauh. Maknanya jauh mana pun kita, kalau seruan itu telah sampai ke dalam hati kita, Allah Ta'ala dah panggil kita, tuan-tuan, maka kita sebenarnya tidak ada alasan. Sebab itu apabila saya, tuan-tuan, apabila kita buat seminar dan sebagainya, antara isu yang paling utama, yang paling besar, kenapa ramai orang Islam dekat Malaysia ni, tuan-tuan, khususnya kalau kita tanya kenapa tak pergi haji lagi, mereka pun memberikan macam-macam cerita, macam-macam alasan. Antara alasan dia apa, tuan-tuan? Agak-agak apalah alasan dia yang kita boleh kongsikan pagi ni sekejap? Apa dia? Apa, tuan? Duit tak cukup. Keuangan, masalah duit. Okey, duit tak cukup. Okey, apa lagi antara alasan lain? Tak ada kota. Kan? Dia kata tak ada kota lah, Ustaz. Macam mana nak ada kota? Kita tak daftar-daftar lagi. Lepas tu kalau dah daftar, dia kata kena tunggu 100 tahun. Siapa yang sanggup tunggu 100 tahun, tuan-tuan? Ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan sanggup tunggu 100 tahun? Saya tak sanggup. Jadi apabila tidak ada kesanggupan untuk kita tunggu, maka apa yang kita kena buat adalah kita kena buat tindakan. Kita kena buat usaha. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab inilah yang Allah Ta'ala nyatakan. Apabila Allah Ta'ala seru kita untuk tunaikan haji ni, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, aku nak tunjukkan kau satu perkara, satu amalan, satu perbuatan, satu kerja yang kalau kau tunaikan,
kau tak ada lain selain daripada syurga yang aku nak hadiahkan kepada engkau. Nampak? Sebab itu dalam ayat ataupun surah ataupun hadis yang saya bacakan di awal tadi, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke satu umrah adalah kafarah kepada dosa-dosa kita. Maknanya kalau kita mengerjakan umrah, tahun depan kita pergi lagi, antara setahun tu Allah Ta'ala kafarahkan semua dosa kita. Kalau kita pergi lagi, kafarah lagi. Itu umpamanya kita nak membersihkan dosa kita. Dan Nabi sebut apa tuan-tuan? Wal hajjul mabrur. Maknanya tadi umrah ke umrah tadi tu galakkan untuk kita buat umrah ni bukan sekali. Kita boleh pergi berkali-kali. Tak ada masalah, tak ada isu. Dan Nabi pernah sebut tuan-tuan dalam satu hadis. Tuan-tuan kena baca kitab Fadilat Haji dan Umrah karangan Maulana Zakaria Kandalawi. Okey. Tuan-tuan kena ada kitab ni baca sebab dia adalah satu kitab motivasi haji dan umrah yang kita kena ada dekat rumah kita. Kalau boleh kita baca. Satu hari baca satu ayat. Baca satu hadis. Dia cerita apa tuan-tuan? Tidak wajar kepada kita sebagai umat Nabi SAW, kalau kita mengaku kita umat Nabi, kita tak datang ziarah Nabi sekurang-kurangnya 5 tahun sekali tuan-tuan. 5 tahun sekali, sekurang-kurangnya Nabi bagi satu, macam dia panggil apa tu? Satu time period lah. 5 tahun sekali ni kena datang jumpa aku. Kalau mak ayah kita ni tak adalah 5 tahun. Kalau mak ayah kita ada, kalau kita balik kampung, at least sebulan sekali kita kena jumpa dia. Kan? Tapi Nabi bagi panjang sikit. Tak apa. Sibuk. Banyak kerja. Banyak masalah. Banyak isu. Tak apa, datang jumpa aku. At least berapa tahun? 5 tahun sekali. Kalau kita mengaku kita umat Nabi SAW. Nampak? So ada sebenarnya kalau kita kaji lagi dalam ibadah haji dan umrah ini, dia besar sangat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa dia besar? Sebab dia adalah satu urusan perniagaan kita dengan Allah. Saya buktikan dalam ayat, dalam surah As-Saff, ayat 10, daripada surah 61 ayat 10, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu perniagaan yang boleh selamatkan engkau daripada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maknanya ada satu perniagaan yang Allah Ta'ala tanya dengan kita, tanya dengan Nabi Muhammad SAW, dan ditujukan kepada kita, umat dia. Nak tak kalau aku tunjukkan satu perniagaan yang kau akan terlepas daripada azab api neraka? Apa mafhum ayat ni tuan-tuan? Kalau kita kata kita terlepas daripada azab neraka, maksudnya kita dimasukkan ke dalam syurga. Terlepas azab neraka, dimasukkan dalam syurga. Jadi nak masuk dalam syurga ni macam mana? Yang Nabi ajar kepada kita, dia kata apa? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan, kata Allah, kata Nabi, kecuali syurga Allah. Maknanya kalau kita nak buat haji tuan-tuan, kita kena capai sampai haji yang mabrur. Bagaimana nak dapat haji mabrur? Itu kita kena belajar. Kita kena kaji, kita kena baca. Apa ciri-ciri haji mabrur? Apa ciri-ciri umrah yang makbul? Ada ciri dia. Dia bukan hanya semasa kita berada di kota Makkah atau Madinah, bukan. Dia ciri-ciri dia daripada sebelum, daripada semasa. Dan ciri yang paling kita boleh tengok adalah selepas. Selepas tu bila? Lepas baliklah. So ramai di kalangan kita mungkin dah pernah pergi umrah, dah pernah pergi haji. Jadi bagaimana keadaan kita? Bagaimana iman kita? Bagaimana peningkatan ibadah kita? Saya nasihatkan diri saya dan kepada semua. Jadi ini yang kita nak, kita kena lihat balik. Apakah pengalaman umrah, pengalaman haji kita yang sebelum ini, dia dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sebab antara matlamat haji adalah takwa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa.
Takwa adalah sebaik-baik bekalan. Bekalan untuk kita mendapat kesempurnaan ibadah kita, yang Allah Ta'ala janjikan kita terlepas daripada azab neraka Allah. Nak lepas daripada azab neraka Allah, of course semua orang nak masuk syurga Allah. Betul ke betul? Kan? Kita nak masuk syurga Allah. Jadi untuk nak dapat syurga Allah, Nabi dah sebut ganjaran dia, kalau kita buat haji, kita dapatkan haji yang mabrur. Tak ada balasan lagi. Maknanya umpama fadilat mengerjakan haji ni, dan kita dapat haji yang mabrur ni, dia tidak ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Nah, ambil teruslah syurga aku. Siapa yang tak nak masuk syurga? Ada tak? So, ini antara perkara ataupun perhatian yang kita kena bagi. Dalam kita sibuk bekerja, kita kena rancang daripada sekarang. Kalau belum buat umrah, kena buat umrah dulu. Tapi kalau ada peluang buat haji, terus tak payah tunggu umrah dah. Kan, buat haji. Tengok mana peluang yang datang dulu. Tapi kalau kita tunggu nak daftar haji, kita tunggu sampai 100 tahun, 50 tahun, lebih baik buat umrah dulu. Kan? Sebab ada orang kata, ada tanya dengan saya, dia kata, nak buat haji ke umrah dulu? Saya tanya dengan dia, saya kata, dah daftar haji belum? Dia kata, belum. So, bila nak pergi haji? Tak tahu lagi. Sebab apa? Daftar pun belum. Daftar dengan tabung haji pun belum. Jadi macam mana dia nak dapat haji? Sebab daftar pun belum. Jadi apa yang dia kena buat? Pergi umrah dulu. Pergi lihat manasik haji dekat sana. Manasik perjalanan tu kita dapat tengok. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, sebab perintah menunaikan haji ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran. Ramai orang faham, tuan-tuan, ayat ini dia faham dari segi maknawi sahaja. Dia kata apa? Allah Ta'ala perintahkan, walillahi 'alan nas, Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia hajjul bait, mengunjungi Baitullah, menjadi tetamu Allah. Man istata'a ilaihi sabila, kepada mereka yang istita'ah. Istita'ah ni apa maksud dia? Yang kita tahu apa dia? Istita'ah yang mampu kan? Yang mampu. Ilaihi sabila, untuk mendapatkan jalan untuk menuju ke sana. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, maksud yang lebih tepat dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut, dan mafhum dia kalau kita tadabburkan ayat ini, maksud dia adalah kepada mereka yang berusaha memampukan diri mereka. Maknanya Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita. Kalau kita tak mampu, semua akan kata, saya tak mampulah, dah habis, full stop. Dia tak ada usaha. Tapi Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita, kau nak berusaha tak untuk memampukan diri? Maknanya, kalau di kalangan kita, tuan-tuan, kalau kita ambil apa yang Allah Ta'ala sebut tadi tu, dan kita sahut seruan Allah untuk jadi tetamu dia, menunaikan haji contoh, maka kita akan terus berusaha. Walaupun kata tabung haji kata 100 tahun pun, kita akan usaha juga. Sebab apa? Sebab kita tak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan untuk tidak masuk syurga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sana tanah syurga. Ramai orang nak masuk syurga, tapi tak ramai orang nak berusaha menjejakkan kaki dia dekat tanah syurga. Bagaimana kalau syurga di dunia yang Allah dah siapkan dekat Mekah, dekat Madinah, kita tak nak pergi? Bagaimana dengan syurga nanti selepas kematian kita nanti? Di akhirat nanti, lepas dah hisap semua, Allah Ta'ala masukkan syurga atau neraka. Tapi tanah syurga pun nanti dia tanya, kau tanah syurga aku bagi kat dunia ni, kau dah pergi tak? Kau usaha tak pergi? Allah Ta'ala akan tanya kita, tuan-tuan. Kalau kita tak berusaha untuk pergi, macam mana kau nak masuk syurga aku ni? Kat dunia aku bagi kau macam-macam. Sebab ramai orang bagi alasan tak cukup duit lah. Tak. Cuba kita cek balik. Kalau kita buat audit balik, tuan-tuan, last 2 bulan lepas saya bagi ceramah dekat lembaga hasil. Kan, dia orang semua auditor kan. Saya kata, tuan-tuan buat audit kan, tapi tahu tak, audit Allah ni lagi dahsyat tau. Oh, betul lah. Kan?
Dia akan tengok mana duit yang kita gunakan, ke mana kita belanjakan. Ada tak benda-benda lara yang kita buat? Adakah benda-benda yang tidak penting? Sebab itu ulama kata, kalau kita belum tunai haji, kita belum tunai umrah, kita wajib korbankan, jual apa yang ada dalam harta kita, sekadar hidup kita sementara. Ini ulama kata, bukan saya kata. Sebab itu kita bagi ini tuan-tuan peringatan ini, sebab ramai orang kadang-kadang dia terlupa, ataupun mungkin dia tak tahu tentang kepentingan mengerjakan haji. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara, kata Allah. Siapa yang kufur, siapa yang engkar, Allah Ta'ala kata kau kena pergi cari jalan sampai dapat. Buatlah usaha macam mana pun, yang penting kau sampai. Tapi di kalangan kita ni tuan-tuan, itu yang start kita bagi alasan, tak ada duit, tak ada masa. Lagi apa lagi tuan-tuan? Kan sibuk, anak ramai. Ini alasan yang favourite. Saya dah buat benda ni dekat 10 tahun. Kan? Lagi apa lagi dia bagi? Dia kata nanti dululah, tunggu pencen, tak ada cuti. Kan? Lalas Allah Ta'ala terus cutikan dia. Belum sempat cuti lagi, cuti dah. Belum pencen, Allah pencenkan cepat. So macam mana kita nak jawab di hadapan Allah SWT? Jadi ini peringatan yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Sebab banyak sangat fadilat kalau kita jadi tetamu dia. Kita tahu bahawa di bumi Makkah, di Madinah ni tuan-tuan, antara fadilat dia Allah Ta'ala sebut, dan melalui kalam Nabi SAW, Nabi kata apa? Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwah illa al-masjidil haram. Maknanya solat di masjid aku, kata Nabi, fadilat dia lebih mulia, lebih baik 1000 kali ganda. Hari ni kita solat dekat PKNS ni, dekat surau ni, gandaan Allah Ta'ala bagi, Nabi sebut 1000 kali gandaan lagi kalau kita pergi Madinah, kita sembahyang dekat Madinah. Kecuali Nabi kata apa? Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Itu tak boleh challenge, dia kata. Sebab apa? Dia kata apa? Afdalu min mi'ati alfin solah. Maksudnya fadilat dia 100,000 kali lipat, ataupun kali ganda. Kita nak dapat 100,000 tuan-tuan bukan senang. Sebab itu bersusah payah kita ni tuan-tuan, usaha kita yang Allah Ta'ala nilai nanti, susah payah kita, usaha kita, pengorbanan kita. Sebab itu Nabi ataupun Allah SWT sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli hati-hati kita ni tuan-tuan. Innallaha ashtara minal mu'minin, orang yang beriman. Yang Allah beli ni orang yang beriman. Iman ni apa? Iman ni yang kita faham, percaya, betul? Kita percaya kan? Percaya kepada Allah. Kita yakin bahawa semua perintah Allah adalah satu perkara yang kita kena kerjakan. Kan? Bunyal Islam ala khamsin. Islam terbina pada 5 benda. Apa dia 5 tu tuan-tuan? An tashhada an la ilaha illallah, iaitu kita mengucapkan syahadah. Hari ni kita dah bersyahadah kan? Tapi kalau saya tanya dengan tuan-tuan, bila masa kita syahadah? Bila masa yang sebenar-benarnya, yang rasminya kita mengucapkan syahadah? Sebab kalau sahabat Nabi, di zaman Nabi, dia bersyahadah, dia terus kepada Rasulullah. Dia berdepan dengan Nabi SAW, dia bersyahadah. Kita ni masa bila kita berdepan dengan Nabi? Kalau tak dengan Nabi pun, bila masa? Yang rasminya bila? Siapa yang tahu? Kita buat dengan siapa? Mungkin dengan guru kita ke mak ayah kita, ada tak kita buat? Itu yang pertama. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah, kita mendirikan sembahyang. Kita sembahyang 5 waktu. Sebab itu ada para sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak masuk syurga, tapi aku nak buat sembahyang 5 waktu je. Boleh tak? Boleh tak aku jadi ahli syurga? Nabi kata, boleh. Kan? Tapi dengan syarat, memang 5 waktu tu dah tak ada masalah dah. Maksudnya sempurna. Sebab itu kita penuhkan lagi dengan solat-solat sunat ni, nak menampung solat fardu yang berlubang-lubang ni. Sebab itu kita kena banyakkan solat sunat. Wa tuqimus solah wa tu'tiyaz zakah, kita melaksanakan ataupun menunaikan, mengeluarkan zakat. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat
emas dan perak, zakat fitrah, yang itu yang kita tahu kan, tapi banyak lagi kan pecahan dia tu. Wa tasuma Ramadan, yang kelima, yang keempat, kita berpuasa di bulan Ramadan. Kan? Cukup Ramadan kita puasa 30 hari ataupun 29 hari. Okey? Itu dia yang kita kena tunaikan. Sebab apa? Ini nak sempurnakan Islam kita. Sebab bunyal Islam ala khamsin. Islam terbina pada 5. Dan yang terakhir itu yang disebut wa tahajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Mengunjungi al-bait kepada mereka yang berusaha memampukan diri dia. Nampak tak? Maknanya kita tak ada jalan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallaha wa rasulahu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah Ta'ala apabila dia perintahkan kita kepada suatu perkara yang urusan agama, maka kita tidak ada pilihan. Kita tak ada pilihan lagi untuk, kecuali kita kena pergi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita nak pijak tanah syurga, kita nak masuk syurga Allah, kita nak dapatkan rahmat Allah. Cerita tentang rahmat ni, tuan-tuan, nak masuk syurga bukan sebab pahala kita, betul? Masuk syurga ni sebab apa, tuan-tuan? Sebab rahmat, sebab kasih sayang Allah. Dan Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada Nabi, dia suruh bagi tahu umat engkau datang ke Mekah, ke Madinah ni, dia kata Allah Ta'ala akan beri 120 rahmat sekurang-kurangnya. Setiap hari Allah Ta'ala turunkan rahmat dekat Mekah, dekat Baitullah tu, kepada mereka yang hadir, yang datang, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi dia rahmat. Sebab rahmat ini yang kita nak, bukan kita nak yang 100,000 tu. 100,000 tu nak juga, tapi bukan itu. Sebab ada di kalangan para jemaah, tuan-tuan, dia balik, Ustaz, saya ingat dah tak payah pergi masjid dah. Dia kata, kenapa pula? Sebab dia kata, dia kalkulit, dia kata 100,000, Ustaz kata kali dengan 27 kali ganda, dah 2.7 juta satu kali solat. Lepas tu tak payah pergilah, dia kata, sebab saya solat ni cukup ni, lepas tu dah tak payah dah. Sebab dia ingat nak masuk syurga sebab pahala. Bukan. Masuk syurga ni disebabkan rahmat dan juga kasih sayang Allah. Dan tempat yang paling banyak Allah Ta'ala campakkan rahmat adalah dekat Baitullah. Sebab itu Nabi sebut, setiap hari Allah Ta'ala campakkan 120 rahmat. 60 rahmat diberikan kepada mereka yang bertawaf. Ada tempat lain tak selain daripada Mekah untuk atau dekat Baitullah untuk kita tawaf? Tak ada kan? Kat situ. Nak dapat 60 rahmat, tuan-tuan kena ke sana, kena tawaf. 40 rahmat diberikan kepada mereka yang bersolat di Masjidil Haram. Dan 20 lagi rahmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita tak semayang, kita tak tawaf, mungkin letih, penat, kita relax, menyandar je dekat tiang kan, relax, pandang Kaabah pun. 20 rahmat. Nampak? Hebatnya bumi Makkah, bumi Madinah. Sebab itu ini antara keistimewaan dia yang disebutkan, kalau saya dapat kongsikan dalam banyak kitab, dalam Ihya Ulumuddin, Nabi SAW telah bersabda, dia kata apa? Tetamu Allah ada 3. Yang pertama, orang yang berhaji. Tuan-tuan, nak jadi tetamu Allah ni tak ada cara kecuali kita jadi tetamu dia, kita pergi haji. Kedua, kita jadi tetamu Allah dengan cara kita pergi umrah. Dan cara yang ketiga ni mungkin kita tak ada peluang lah, kan? Iaitu dengan cara kita berperang. Tapi mungkin akan datang, kita tak tahu kan. So itu cara kita nak jadi tetamu dia. Dan antara fadilat juga, tuan-tuan, adalah pahala digandakan, dosa diampunkan. Dan setiap perbelanjaan Allah Ta'ala kembalikan balik. Maknanya pahala digandakan, semua orang nak. Dosa diampunkan. Siapa yang tak nak Allah Ta'ala ampunkan dosa dia? Sebab itu apabila kita ajak orang pergi haji, tuan-tuan, pergi umrah, dia kata, Ustaz, saya ni banyak dosa lah. Sebab banyak dosa lah kita kena pergi. Siapa yang rasanya banyak dosa kat sini? Dah kena pergi dah tu. Kalau belum pergilah. Nampak? Dan yang ketiga dia kata apa? Setiap perbelanjaan yang engkau keluarkan untuk haji,
untuk umrah, Allah Ta'ala akan ganti balik. Boleh claim balik dengan Allah. Kan kita kerja dekat sini, kita kerja di PKNS ni kan. Kalau kita pergi outstation, kita outstation lah kan, ataupun kita pergi meeting ke, kita beli flight ke, kita katalah kita bayar credit card kita dulu, kita bayar minyak kita dulu, tol kan. So kita kumpulkan resit, hujung bulan kita claim tak? Claim tak tuan? Ke tak claim? Claim kan? Jadi kita claim sebab, dan kita akan dapat balik apa yang kita belanjakan. Betul? Okey. Katalah kita pergi, kita diarahkan oleh bos kita, management kata kau pergi ni buat. Tapi lepas tu claim kita dia tak bayar. Tak bayar claim. Dah keluar dah ni 900 ni bulan ni. Bulan depan dia suruh lagi kita pergi outstation lagi. PKN tak bayar ni. Bulan depan dia suruh lagi. Bulan depan dia suruh pergi lagi jauh, pergi Sabah pula. Kau bayar dulu, beli tiket sendiri dulu, settlekan dulu. So agak-agak kita nak pergi tak tuan-tuan? Ini bulan lepas ni tak pergi, tak claim ni. Mungkin kita sangka baik, insya-Allah pergi dah, keluar. Bulan kedua pun tak claim lagi, tak bayar lagi. Bulan ketiga dia suruh lagi kita pergi, agak-agak nak pergi tak tuan-tuan? Fikir 5 kali lagi nak pergi ni. Kan? Tapi tak begitu kan, dia bayar. Sebab itu kita pergi, sebab boleh claim balik. Tapi Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, Nabi sebut, setiap perbelanjaan yang kau keluarkan untuk haji kau, untuk umrah kau, aku akan ganti balik tuan-tuan. Siapa yang bagi jaminan ni? Allah Ta'ala bagi jaminan. Apabila Allah Ta'ala bagi jaminan tuan-tuan, mana ada Allah Ta'ala tipu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Jadi ramai orang apabila dia kata, dia bagi tahu, dia kata duit tak cukup. Sebab tak cukup duit, sebab kau tak pergilah, duit kau tak cukup-cukup. Ramai orang bagi tahu tak cukup duit lah ustaz, nak pergi haji, nak pergi umrah ni macam mana? Sebab kau tak pergilah, tak cukup. Sebab di sana Allah Ta'ala gandakan balik, ganjarkan balik. Kau keluar 5,000, kau dapat balik mungkin berganda-ganda. Tapi bukanlah kita tunggu semayang dekat sini, pum jatuh. Ustaz kata saya dah keluar dah 6,000 ni kan, kata keluar dapat balik ni kan cash, mana macam tu. Sebab itu saya bagi tahu dengan ramai tuan-tuan jemaah dan sebagainya. Kadang-kadang Allah Ta'ala satu masa tu dia dah tentukan kita ni, katalah kita ni usia kita dalam katalah 45 tahun. Usia kita pada 45 tahun ni nanti kita akan kena kanser. Itu cerita takdir dia. 45 tahun kena kanser. Dan mungkin kos perbelanjaan kanser tu dia boleh menelan sampai 50 ke 100 ribu. Kita nak ni, itu pun belum tentu baik lagi. Tapi asbab kita menyahut panggilan Allah, dan ini benda ini pernah berlaku tuan-tuan. Asbab dia menyahut panggilan Allah, dia pergi ke tanah suci, dia minta ampun dengan Allah. Dan antara amalan yang Nabi bagi tahu apa? Ni, minum air apa? Air daripada mata air syurga. Kan? Kita minum mata air syurga. So minum untuk mata air syurga ni, apa ganjaran dia, apa fadilat dia? Nabi ajar cara minum dia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku bermohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan disembuhkan daripada penyakit. Minum, bismillah. Nampak? Mungkin asbab dia minum air zam-zam, air syurga tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan menyembuhkan penyakit dia. So tak jadi kanser pun clear. Dan banyak berlaku tuan-tuan. Dan banyak kadang-kadang tuan-tuan, permintaan kita ni banyak, macam-macam kita nak. Dan kenapa banyak permintaan kita minta dengan Allah tak dapat-dapat? Sebab mungkin disebabkan kita tak minta di tempat yang betul. Kan? Kita boleh minta dengan Allah di mana-mana, tak ada masalah. Tetapi Allah dah bagi tahu, apabila engkau berdoa, aku akan kabulkan doa engkau. Apabila engkau menjadi tetamu Allah, kau berdoa, doa engkau aku akan angkat. Nampak? Jadi penyelesai masalah dia tuan-tuan,
Banyak yang akan menyelesaikan masalah kalau kita pergi, kita jadi tetamu dia, kita selesaikan rukun Islam kita yang kelima. Kan, rukun Islam ada 5 tuan-tuan. Tiba-tiba kita meninggal, kita ada 4 dia tuan-tuan. Macam mana tu? Agak-agak kan. Agak-agak macam mana cerita dia. Sebab benda yang berkaitan dengan rukun ni, dia tak sama dengan wajib. Macam kita buat umrah lah. Umrah dia ada wajib umrah, rukun umrah. Kadang-kadang orang confuse juga kan. Wajib umrah, rukun umrah, dia terbalik. Kan? Kita rukun solat, kita tahu ada berapa rukun solat? Ada 13. Katalah tak semayang, masa semayang tu tak baca Fatihah. Apa berlaku dalam solat kita? Tak sah kan? Padahal 12 kita buat ni, satu je. Ya Allah, takkan satu tak boleh settle? 12 aku settle ni, satu je tak cukup ni, terlupa tak baca Fatihah, kan? Batal. Dia sama juga dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5 betul. Tiba-tiba satu tak ada ni, macam mana cerita ni? Kalau kita tidak menampakkan usaha yang kita kena buat. Nampak tak? Sebab itu dia kata walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kepada mereka yang berusaha memampukan diri mereka. Jadi itu yang peringatan yang saya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam kesempatan pagi ini. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang kita boleh ambil iktibar daripada perjalanan haji, perjalanan umrah. Kenapa kita kena pergi umrah? Antara sebab dia, kita kena ada 10 sebab. Kenapa kita kena tunaikan haji? Tuan-tuan kena tulis sebab. Tampal dekat rumah kita ataupun dekat office, kalau ada meja tu tampal 10 sebab kenapa aku kena tunaikan haji. Jadi kita akan push diri kita untuk berusaha memampukan diri kita. Sebab itu dalam AMTC tuan-tuan, akademi kita ada kenal pasti ada 7 cara ataupun 7 solusi untuk mencapai umrah dan juga haji dengan kaedah yang sangat mudah. Dan ramai di kalangan alumni kita, ramai di kalangan kita punya peserta kita, Masya Allah, dia dapat capai umrah. Ada yang capai umrah dalam masa seawal 3 bulan. Sebab saya run campaign 2 tahun lepas, saya run satu campaign, dia panggil umrah 3 bulan umrah pertamaku. Ramai di kalangan mereka ni tak percaya. Dia kata, boleh ke Ustaz 3 bulan? Saya dah 30 tahun dah 3 tahun dah 10 tahun tak capai-capai. Saya kata insya-Allah kita minta ya dengan Allah. Buat dia apa yang kita tunjukkan, buat. Kan? Dan kalau saya nak ceritakan ada 7 solusi pada pagi ni memang tak sempat lah. Kan? Kecuali tuan-tuan kalau boleh hadir dalam kita punya seminar yang terdekat pada 18 hari bulan 18 Januari, itu pembuka tahun 2020. Kita akan buat seminar SMB, Solusi Menuju Baitullah, di pejabat urusan kita di Kajang, Selangor. Dan saya ada keluarkan satu buku, tajuk dia Solusi Menuju Baitullah. Sebab ramai orang mencari solusi. Dan ramai orang apabila dia memberikan alasan, sebenarnya kita dah tak ada alasan dah. Kalau tuan-tuan baca dan tuan-tuan hadam betul-betul ada 7 solusi. Kalau kita tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Ma la yudriku kulluhu wa la yutraku jullah. Ada orang jumpa dengan saya lepas seminar, Ustaz, saya rasa saya dah kena pergi haji dah sebab saya dah mampu dah sebenarnya. Tapi saya tak tahu jalan. Bila nak pergi? Tahun ni boleh pergi. Jom kita pergi tahun ni. Sebenarnya tahun ni pun boleh pergi kalau kita nak. Dia sibuk, dia tanya, Ustaz, saya daftar 100 tahun lagi. Takkan nak tunggu 100 tahun? Pergi sekarang. Jadi ini buku Solusi Menuju Baitullah. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh kalau dapatkan ni, kita ada bawa sikit lah buku ni. Solusi Menuju Baitullah ni, yang ni kita ada 7 cara, kaedah mudah yang tuan-tuan dan perempuan boleh pergi seawal 3 bulan. Dan haji seawal 3 tahun. Dan insya-Allah siapa yang bernasib baik, dia boleh capai umrah percuma setiap tahun. Tapi kena bacalah buku ni. Dan siapa yang beli buku ni, kita akan hadiahkan dia 2 tiket seminar. Kenapa saya nak bagi 2? Sebab saya tak nak dia datang seorang. Kalau boleh datang dengan pasangan. Sebab selalunya kalau orang nak pergi Mekah, tuan-tuan, dia jarang nak pergi seorang-seorang. Ada juga orang suka pergi seorang, tapi selalunya dia akan berpasangan. Okey, jadi kita hadiahkan 2 tiket, yang mana satu tiket tu harga dia RM50, 2 tiket dah 100.
So sebenarnya saya nak hadiahkan tiket tu percuma. Buku ini harga dia RM30 je. Kan? Boleh dapatkan insya-Allah, ada kita bawa 20 je kot. 20 je kan, tak banyak. Okey, boleh dapatkan dan kita bagi tiket untuk tuan-tuan ni. Dan ini antara yang saya kongsikan. Dan antara topik yang penting sekali tuan-tuan, yang pertama sekali kita kena tahu kenapa kita kena pergi. Apakah halangan yang menghalang kita daripada pergi? So ada diceritakan dalam ni. Apakah halangan orang? Dan buku ini saya tulis setelah 7 tahun saya menjelajah satu Malaysia. Dan dia adalah sangat evergreen. Sebab apa? Bukan saya suka-suka saya tulis apa yang saya rasa nak tulis. Tak. Saya bertulis berdasarkan pengalaman saya selepas 7 tahun saya menjelajah daripada Perlis sampai ke Sabah. Sampai ke pedalaman Sarawak, pasal saya pergi memberikan motivasi umrah dan haji. Kenapa tuan-tuan? Bukan saya jual package, saya tak jual package. Sebab Akademi Mutawif kita adalah satu badan ataupun akademi yang memberikan latihan, platform latihan, kerjaya dan juga solusi bagaimana orang nak pergi, bagaimana cara dia nak pergi. Dan kita bekerjasama dengan banyak syarikat-syarikat travel agent di seluruh Malaysia. Apabila dah ada cukup duit, dah bersedia nak pergi, kita engagekan dengan mereka, tuan-tuan pergilah. Dan kita juga banyak juga melahirkan alumni-alumni di kalangan mereka yang menjadi mutawif profesional, yang berkhidmat di banyak syarikat-syarikat travel di seluruh Malaysia. Dan ini antara peluang-peluang kerjaya kepada mereka yang nak bersara, contoh. Yang dah bersara, bakal bersara dan sebagainya. Ataupun masih bekerja pun, setahun sekali ambil cuti, kan? Pergi umrah, bawa grup. So itu antara yang kita kongsikan, insya-Allah. Okey? Dan ini antara yang kita buatlah. Kenapa, bila nak pergi, kenapa kena pergi, bila masa nak pergi tu macam mana cara, apakah pilihan yang kita ada dekat pasaran supaya kita tidak tertipu. Okay, sebab banyak di luar sana menawarkan package umrah daripada ribuan package, ribuan syarikat. Jadi kalau kita tak ada ilmu memilih pun kita akan tertipu. Nak pergi haji lagilah bahaya. Sebab apa? Sebab nak pergi haji kumpul duit dah banyak ni, tiba-tiba bagi duit hilang lesap. Kita rasa ni murah. Sebab ramai di kalangan kita tuan-tuan, dia punya persepsi dia murah. Oh ni dapat murah. Lala yang murah tu dia kena tipu. Sebab itu dalam training dan juga latihan yang kita bagi, kita akan ajar macam mana cara kita nak memilih syarikat. Dia ada juga dia punya panduan dia. Sebab kita nak simpan duit bukan senang. Kan duit ni bukan senang kita simpan, duit kerja kita kan. Tiap bulan kita simpan, tiba-tiba pula kena. Dan banyak juga mereka yang datang kepada kami, beritahu saya dah sembelih kambing ni, sembelih lembu dah. Kan nak pergi umrah, nak pergi haji tapi kena tipu. Jadi macam mana solusi dia? Macam mana cara dia nak buat macam mana? Kena keluar duit lagi. Sebab muka dah malu ni. Kan? Tak dapat pergi dan sebagainya. Dan antara cara yang saya sikit kan tuan-tuan, yang last sekali yang saya nak cerita, cara yang saya rasa di peringkat tuan-tuan dan perempuan orang yang bekerja, cara antara 7 solusi yang saya share tu, cara yang pertama, sebab solusi tu yang saya kongsikan 7 tu, dia adalah rahsia di dalam akronim SOLUSI. Saya cari penyelesaian. Solusi ni penyelesaian. Rupanya apabila saya jelajah satu Malaysia, penyelesaiannya ada dalam perkataan solusi itu sendiri. Saya pergi ulang-alik pergi Mekah kan. Saya kata, ya Allah, tunjukkan aku solusi macam mana aku boleh bantu ramai orang untuk pergi haji, pergi umrah. Rupanya yang saya dendangkan solusi menuju Baitullah ni, daripada perkataan solusi itu sebenarnya ada rahsia dia. Jadi saya buat kajian balik. Apa rahsia di kalangan solusi? Solusi ni penyelesaian. Rupanya ada. S tu apa? O tu apa? L tu apa? U tu apa? S tu apa? I tu apa? Dan ada 7, ada 6 ni kan. L tu ada 2 cara. 2 cara untuk kita boleh pergi haji, pergi umrah secepat yang mungkin. Daripada perkataan solusi itu. Tapi hari ni, last ni saya nak share dengan tuan-tuan satu je, iaitu S yang pertama. Dan S ini semua daripada kita boleh buat. Tahu tak? Nak tahu tak S tu apa? S tu adalah saving. Simpan. Bila nak start? Sekarang. Siapa yang dah start dengan simpan dengan tabung haji tu silakan, tak ada masalah. Kita simpanlah dengan tabung haji.
Tetapi kita kena tunggu giliran. Tapi kita kena ada satu cara ataupun satu plan macam mana aku nak pergi haji yang swasta. S tu simpan untuk haji swasta. S tu swasta lah. Kita tak nak fokus lagi dah. Sebab saya tahu ramai di kalangan mereka ataupun kita juga tuan-tuan yang daftar ni mungkin dah terlewat. Siapa yang daftar haji daripada 2011 ke atas, dia punya masa dah lambat. Almost kadang-kadang tak sempat kita nak pergi. Nampak? Dan sekarang yang terbaru 120 tahun penantian. Kalau belum daftar ni, tuan-tuan daftar besok ataupun hari ni, petang ni kan pergi lari kejap pergi tabung haji daftar, hampir 120 tahun. Jadi almost kita memang tak boleh pergilah. Jadi macam mana solusi ni boleh bantu kita? Yang pertama dengan saving je. Kita kena start simpan daripada sekarang. Okey? Dan saya dalam akademi kita telah bekerjasama dengan satu platform simpanan yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. Ini ada nota dia yang saya mungkin boleh dapatkan kat belakang. Siapa berminat boleh ambil. Saya bagi hadiah. Tuan-tuan boleh baca macam mana cara saving boleh bantu kita boleh pergi haji. Seawal kalau 3 tahun tu saving dia banyak lah. Tapi kita buat projection 7 tahun ke 15 tahun. Maknanya kita katalah yang muda baru 30 tahun, kalau 10 tahun pun 40 tahun boleh pergi haji. Okey. Jadi kaedahnya macam mana? Saya ada bawa nota ni sikit kat belakang, nanti kita boleh dapatkan. Ashraf ada ada, nanti kita boleh dapatkan. Dan saya bagi hadiah percuma. Yang ini kena belilah. Ini RM30 je. Kita bagi 2 tiket seminar solusi menuju Baitullah. Ini adalah nota pelan simpanan menuju Baitullah. Bagaimana dengan satu S tu saja kita boleh capai haji yang pertama kita dalam tempoh yang sangat cepat, dan yang penting kita dapat selesaikan rukun Islam kita yang kelima. Bunyal Islam ala khamsin. Maknanya kalau kita tak selesaikan rukun Islam, seolah-olah kita belum sempurna lagi Islam. Bagaimana kalau kita seorang Islam tapi Islam kita menghadap Allah Ta'ala tak sempurna lagi, tuan-tuan. Sebab itu usaha itu Allah Ta'ala nak tengok. Capai atau tidak itu nombor 3. Capai atau tidak itu bukan isu. Tapi usaha yang utama yang kita kena buat. Jadi itu yang saya dapat share. 9 suku dah. Tuan pengusi. Jadi insyaAllah sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Dan yang last sekali saya nak bacakan satu ayat Quran. Last sekali sebelum saya serahkan. Yang mana ayat ini, tuan-tuan, apabila saya jumpa ayat ini, tuan-tuan, dan apabila saya buat jelajah satu Malaysia cerita tentang kenapa kena pergi haji, pergi umrah dan sebagainya, dan sebenarnya Allah Ta'ala, saya terbaca ayat ini dan saya terus tuliskan dalam buku ni, pelan simpanan ni, sebab ramai di kalangan kita dia memberikan alasan keluarga, alasan keuangan, alasan anak-anak, alasan bisnes. Jadi sebenarnya saya kata, ya Allah, macam mana aku nak jawab ni? Allah Ta'ala, saya buka Quran, tuan-tuan, terus Allah Ta'ala tunjukkan dalam satu ayat dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala sebut apa? Lastnya, tuan-tuan, sebelum saya serahkan. Maksud dia, Allah Ta'ala salah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taratumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, atau suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda kamu yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua hal itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah, maka dan Rasulnya, daripada berjihad untuk agama, kita mujahadah untuk selesaikan urusan agama kita, maka tunggulah, Allah Ta'ala kata apa? Sehingga Allah mendatangkan keputusan. Yakni apa dia, tuan-tuan? Azab yang sangat perit. Kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang derhaka, iaitu orang yang fasik.
Sebab itu disebut wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Siapa yang kufur, ingkar, tak nak peduli, tak nak buat apa-apa, biarlah, aku tak peduli, dia kata. Sebab kita yang memerlukan Allah, bukan Allah perlukan kita. Sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Yang baik datang semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.